Selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Farziana. Saya merupakan seorang guru sekolah rendah di Singapura dan saya juga merupakan graduan di Institut Pendidikan Kebangsaan. Dan saya pula adalah Nur Syafiza dan saya juga merupakan seorang guru di sekolah rendah. Saya mula mengajar sudah 5 tahun. Tercetusnya idea untuk telur emas permaisuri ini ialah ia merupakan satu projek semasa kami menuntut di Institut Pendidikan Singapura dalam kursus diploma kami pada tahun 2015 dan ilham kami ialah untuk mengajar kanak-kanak tentang kehidupan serangga dan sekaligus mengajar mereka tentang nilai amanah dan tanggungjawab. Sekarang kami akan mulakan dengan sesi bercerita. Ada 4 jenis serangga yang ada dalam cerita ini. Apakah serangga-serangga yang ada di dalamnya? Boleh Syafiza beritahu saya? Oh, kita ada belalang, lebah, semut dan si rama-rama. Wow, kita lihat ada telur emas permaisuri yang besar di tengah-tengah. Mari kita lihat apa yang berlaku kepada watak-watak serangga ini. Ada sebuah kampung serangga di Taman Botani. Ia diperintah oleh permaisuri lebah. Serangga-serangga di kampung itu hidup gembira bersama. Permaisuri lebah berkata kepada kumbang kura-kura, Umur beta semakin tua. Masanya sudah tiba untuk mencari pengganti. Permaisuri meminta kumbang kura-kura pergi mencari calon-calon yang sesuai. Apabila kumbang kura-kura kembali ke istana, dia mencadangkan beberapa calon yang sesuai untuk menjadi pengganti permaisuri. Permaisuri setuju dan memintanya mengundang semua serangga ke istana. Wahai pemuda-pemudi serangga, permaisuri lebah menjemput anda ke majlis penamaan calon pemimpin pada hari esok. Pada keesokan harinya, serangga-serangga muda datang ke istana. Permaisuri lebah berkata, Wahai warga serangga semuanya, sudah tiba masanya beta memilih pengganti beta. Ada 4 calon kesemuanya. Setiap calon ada ciri-ciri istimewa. Calon yang pertama ialah putera lebah kerana dia anak dah beta dan tahu selok-belok hidup di istana. Calon yang kedua ialah si belalang kerana dia pandai menghiburkan hati serangga yang lain. Calon yang ketiga ialah si rama-rama yang cantik dan peramah. Calon yang keempat ialah si semut kerana dia sangat rajin bekerja. Permaisuri memberi sebiji telur emas kepada setiap calon sebagai ujian. Setiap calon mesti menjaga telur itu dengan baik dan membawa telur itu ke mana sahaja mereka pergi. Kata permaisuri, Jangan abaikan telur kamu. Sila bawa telur ini kembali pada minggu hadapan. serangga-serangga pun bersurai. Keempat-empat calon pulang dengan telur masing-masing. Tentu permaisuri akan memilih saya sebab saya anak baginda. Putera lebah berkata dengan megah. Putera lebah meneruskan kebiasaan bertemu dengan serangga lain di istana. Telur emasnya dibiarkan di atas para-para di dalam biliknya. Si belalang juga yakin permaisuri akan memilihnya. Seperti biasa, si belalang menyanyi, memetik gitar dan membuat pertunjukan untuk serangga-serangga yang lain. Dengarlah suara merduku, lihatlah kekuatanku, aku penghiburmu, aku calon ketuamu, lalila lalilu. Di rumah, si rama-rama berdiri di hadapan cermin. Permaisuri akan memilih saya kerana saya cantik, saya juga peramah dan pandai menari. Setiap hari, si rama-rama menghabiskan masa menari dan berbual-bual dengan peminat-peminatnya. Si semut berasa susah hati. Dia mengeluh. Bolehkah saya menjaga telur ini dengan baik? Saya sibuk bekerja mencari makan untuk keluarga saya. Biar ibu dan ayah bantu kamu menjaganya. Kata ibunya. Tidak, telur ini amanah permaisuri kepada saya. Jawab si semut. Si semut membawa telur emas itu ke mana dia pergi. Pada hari yang ke-7, putera lebah, si belalang, si rama-rama dan si semut pergi di istana. Mereka membawa telur emas masing-masing. Permaisuri bertanya, Adakah kamu telah menjaga telur emas dengan baik? Ya, wahai permaisuri. jawab mereka. Permaisuri menyuruh mereka letak telur-telur mereka di atas meja. Sebenarnya, beta telah menyuruh kumbang kura-kura memerhatikan cara kamu menjaga telur emas kamu. Kata permaisuri.
Permaisuri kemudian menyuruh kumbang kura-kura memecahkan setiap telur emas itu. Putera lebah, si belalang, si rama dan si semut terkejut melihat isi telur-telur emas mereka. Telur putera lebah mengeluarkan debu hitam. Telur si belalang mengeluarkan cecair hijau yang berbau busuk. Isi telur si rama keras dan berbau hangit. Isi telur si semut rupa-rupanya sebutir berlian. Permaisuri berkata kepada putera lebah, Debu hitam menandakan yang anda tidak pernah membersihkan telur anda sendiri. Permaisuri berkata, Isi telur si belalang menjadi busuk kerana kulitnya retak akibat si belalang menjadikannya satu permainan. Permaisuri berkata kepada si rama yang cantik itu, Isi telurmu yang menjadi keras dan hangit kerana dibiarkan terus di tempat yang panas. Permaisuri berpaling kepada si semut. Si semut membawa telur emasnya ke mana dia pergi. Dia sentiasa menjaga kebersihan dan keadaan telurnya. Nampaknya, si semut sahajanya berjaya memenuhi amanah beta. Si semutlah yang paling layak menggantikan tempat beta pada masa hadapan nanti. Kata permaisuri lebah. Permaisuri pun meletakkan mantel emas ke badan si semut. Sekian, terima kasih. Selamat kembali. Buku yang telah kami bacakan tadi, anda boleh dapatkannya secara berasingan semasa Pesta Buku Melayu Singapura atau anda boleh membelinya di dalam kedai dalam talian Pustaka Nasional dan selain daripada itu, set tersebut juga anda akan dapati aktiviti kraft tangan yang akan kami buat bersama. Jadi, hari ini kami akan melakukan kraft tangan boneka watak-watak telur emas permaisuri. Alat-alat yang kami perlukan ialah kad watak-watak. Seperti saya katakan tadi, kad ini boleh didapati apabila anda membeli buku telur emas permaisuri. Kami juga memerlukan gunting. Kami memerlukan gam ataupun pelekat. Okey, mari kita mula. Sila pilih watak yang anda suka dalam buku cerita Telur Emas Permaisuri ini. Guntingkan di bahagian di luar garisan hitam. Saya akan memilih watak semut. Dan saya pula akan memilih watak rama. Farzana, kenapa awak pilih watak semut? Oh, saya pilih watak semut kerana ia adalah watak kegemaran saya. Semut juga seorang watak yang rajin dalam buku cerita ini. Saya mahu semua pembaca yang membaca buku cerita ini menjadi seperti semut. Cikgu Syafiza pula? Oh, saya pula pilih watak rama kerana rama tu seekor serangga yang cantik. Jadi saya juga ingin menjadi cantik macam rama. Itu Cikgu Syafiza pandai menari macam rama ya. Hati-hati bila bergunting. Okey, pastikan apabila digunting tu berhati-hati dengan jari kamu ya. Jika kamu tidak dapat mengguntingnya atau kamu takut untuk menggunting atau untuk menggunakan gunting, anda boleh menyuruh ibu bapa anda untuk membantu. Kad gambar ini atau kad watak ini mengandungi dua bahagian iaitu wataknya dan juga bahagian di mana kami akan meletakkan jari kami. Jadi setelah anda selesai menggunting watak-wataknya, sila lipat bahagian ini mengikut garisan yang telah disediakan. Lipat dahulu. Setelah selesai melipatnya, di sini ada bahagian yang mengatakan tampal. Anda boleh menggunakan pelekat ataupun gam untuk menampal bahagian ini untuk menjadi bentuk segitiga. Boleh Cikgu Syafiza? Boleh. Cikgu Syafiza boleh gunakan pelekat ya. Saya boleh gunakan pelekat. Saya akan gunakan gam. Bila sudah selesai, ia akan menjadi bentuk begini. Kemudian pastikan ia dalam arah memanjang. Okay, pastikan ia boleh berdiri begini. Kemudian ambil gambar watak yang telah digunting, kemudian akan lekatkan secara memanjang begini. Okey, setelah selesai, ini adalah produknya. Hasilnya adalah begini. Jadi anda boleh masukkan jari ke dalam begini. Sudah selesai.
Kan berakhir sudah sesi bercerita dan sesi membuat kraft. Sila dapatkan buku kami semasa Pesta Buku Melayu Singapura ataupun dalam kedai dalam talian Pustaka Nasional. Selamat mencuba dan selamat membaca. Dadah!